Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke suara saya? Jelas. Minta maklum balas sikit. Ada boleh dengar suara saya jelas? Jelas, doktor. Dengar okey. Alright. So alhamdulillah kita tengok sikit participants kita ni belum ramai lagi. Kita berapa dah? Baru dah 12 orang. So kita dalam 30 lebih lah sebenarnya. Tapi tak apa. Pertamanya mungkin saya nak minta maaf sebab mungkin kita punya plan untuk nak buat bengkel ni agak ad hoc, tapi sebenarnya berdasarkan daripada maklumat dalam grup dan juga beberapa permintaan untuk kita guide lah supaya semua peserta SPB untuk projek rintis 2.0 ni berjaya lah menghasilkan CQI seperti yang kita punya KPI mudah saja kepada semua peserta di akhir semester ni, terutamanya nanti di hujung selepas habis exam kan, dan kita telah ada menanda dah ada markah semua, kita nak semua menghasilkan CQI masing-masing lah daripada SPB. Okay, dan kemudian kita akan tunjukkanlah mungkin CQI yang dihasilkan tersebut boleh digunakan untuk perkara lain lah, untuk contohnya kita linkkan dengan SISMA, e-coffee dan sebagainya. Okay, jadi bersama dengan saya petang ni adalah tetamu kehormat. Kita lah sebenarnya developer SPB sendiri ada bersama dengan saya petang ni untuk nak guide lah bersama-sama. InsyaAllah kalau ada sebarang masalah, kalau ada pertanyaan lanjut, boleh terus bertanya di sini lah insyaAllah. Saya dah minta juga Encik Anas urus setia bersama dengan kita petang ni untuk record sesi pada petang ni supaya kita boleh kongsikan link untuk semua peserta lah. Okay, maksudnya tak ada sebab lah untuk tidak menyelesaikan ataupun tak tahu cara nak menggunakan SPB, terutamanya part CQI kita ni insyaAllah. Okey, saya ada slide sebenarnya nak ditunjukkan sikit petang ni insyaAllah, tapi sebelum tu elok kita mulakan bengkel ringkas secara dalam talian kita pada petang ni dengan umul kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Surat. Okey, saya akan kongsikan skrin untuk semua boleh tengok slide saya insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini adalah bengkel kita seperti mana yang telah diiklan dan dijemputlah kepada semua peserta SPB projek rintis 2.0 untuk kita sama-sama lalui lah. So baik, kita punya learning outcome kita hari ini adalah semua boleh menghasilkan CQI daripada gradebook. Okay. Terutamanya untuk markah KONAS lah, okay? Sebab KONAS patutnya semua dah settle, okay? Sehingga sekarang ni KONAS patut semua dah settle. Jadi kita target untuk ada KONAS tersebut, okay? Markah KONAS dalam SPB kita insyaAllah. Jadi kita ada dua part. Pertama saya akan lalukan dulu slide saya ni, kemudian saya akan demokan sikit lah, okay? Demokan ada sekali Dr. Suhailan di sini untuk nak guide kita insyaAllah. Okay, demo kan nak tengok macam mana step by step lah, okay, untuk kita buat. Terutamanya mungkin bahagian yang manual lah, sebab saya rasa kebanyakan kita mungkin ada sebahagian yang mungkin bersebagai kecil yang menggunakan SPB untuk buat pentaksiran, dan mungkin ada sebahagian besar yang belum biasa ataupun masih lagi buat pentaksiran di luar. Tak ada masalah, jadi kita akan tunjukkan cara nak manually add mark in power, insyaAllah. Jadi tajuk kita adalah penjanaan CQI daripada gradebook SPB. Alright, ini adalah agenda pada petang ni. Saya akan kongsikan pertamanya adalah fungsi gradebook dari SPB.
Okey, so ada perkara 5 dengan 6 tu tak update sikit yang bawah tu. Tapi tak apa, tajuknya sama je. Yang perkara kedua adalah gradebook kepada CQI secara automatik. Okey. Yang ketiga adalah gradebook kepada CQI secara manual. Okey. Keempat, gradebook kepada Sysmark ataupun mungkin Sysmark ni sekarang untuk makluman kita ada dua lah, Sysmark yang konvensional yang kebanyakan fakulti gunakan, ada juga Sysmark yang Konas Finas lah yang FIK gunakan. Okey, tapi dia ada berbeza sikit cara dia. So jadi saya akan tunjukkan yang general dan saya akan bagi pautan lah untuk yang menggunakan Finas dengan Konas Finas lah. Seterusnya gradebook kepada CQI report. Okay, so biasanya CQI report ni yang kita perlukan untuk vetting contohnya kan. Ataupun siapa yang ada vetting Konas baru ni mungkin ada hasilkan CQI. Sebenarnya kita boleh hasilkan CQI tersebut daripada SPB kita. Dan akhir sekali adalah gradebook kepada e-coffee. Okay, untuk page ni saya akan update semula sebelum saya kongsi kepada semualah peserta. Yang tak update kat sini adalah yang perkara kecil dalam 5 dan 6 tu saja. Okay, itu yang lama punya. So nanti saya akan update semula lah. Okay, tapi yang lain itu sama. Okay, untuk fungsi gradebook, saya akan ceritakan 3 fungsi gradebook. Gradebook Ada putus sikit doktor. CQI, ada syarat yang dipenuhi untuk. Hello? Putus lagi ke? Okey dah. Tadi putus. Okey, sekarang okey. Alright. Okey, saya terus kemudian gradebook kepada CQI manual ada 2 cara yang kita akan tunjuk. Kemudian gradebook kepada Sysmark ada 5 langkah. Begitu juga 5 dan 6. Okey, kepada CQI report dan e-coffee pun semua lebih kurang 5 langkah lah saya simpulkan untuk memudahkan. Saya huraikan lebih lanjut lah mungkin kan kalau ada tambahan. Tapi ini saya boleh simpulkan lah untuk penggunaan gradebook kita di SPB. So pertama pendaftaran. Jadi daripada gradebook yang ada di SPB tu, okay, kita boleh menyemak pendaftaran pelajar sebab kita tahu pelajar tu memang kita ambil direct daripada sistem pendaftaran kan, BPA kita. Jadi kita boleh check kan bila diorang buat assessment even kalau belum buat assessment pun kita boleh tengok di gradebook tu dia akan generate kan, maksudnya table kosong lah kita kata untuk markah tu, tapi nama tu kita boleh check cukup ke tidak sebenarnya. Jadi dari situ kita boleh dah tengok sama ada updated ke tidak kan, ataupun takut pelajar tu tertinggal untuk mendaftar di BPA dan sebagainya. Jadi kita boleh buat semakan lah untuk nak elak daripada isu tertinggal ataupun tak perasan bila nak exam tu baru tahu tak daftar kursus dan sebagainya lah. Lagi teruk lagi bila dah masa dalam dewan exam tu tengok tak ada nombor kan sebab rupanya tidak daftar. Jadi pendaftaran ni penting lah, jadi boleh disemak daripada gradebook. Kedua adalah submission ataupun penghantaran assessment yang kita buat di SPB tu ataupun yang terutama untuk assessment kita buat di SPB lah kan. Jadi kita boleh tengok lah sama ada dia punya status keluar markah ke tidak lah untuk pelajar tersebut. Kalau tak, dia akan settle dan tak keluar markah kat situ kan. So dan kita boleh tengok nanti dalam gradebook kita dia ada status tertentu, ada no attempt ke ataupun not graded ke kan. So jadi ataupun benda tu adalah manually graded. So benda status-status yang berbeza tersebut tu kita boleh tengok lah, maksudnya untuk setiap pentaksiran yang ada untuk kursus kita lah. Jadi status penghantaran tu boleh kita semak di gradebook lah. Okay, instead of buka salah satu. Boleh juga buka di setiap modul pentaksiran yang kita create kan. Tapi boleh juga check di gradebook dengan lebih mudah. Akhir sekali yang paling penting yang kita nak bincang pada petang ni adalah tentang pemarkahan ataupun marking lah ataupun grading kan. So saya tulis kat sini adalah markah yang dijana boleh terus diselaraskan dengan sistem akademik lain, contohnya Sysmark dan juga e-coffee. Okay, e-coffee ni adalah untuk pelaporan, okay, diuruskan oleh Sparkem. Okay, Sysmark ni diuruskan oleh PPR lah, tapi maksudnya di bawah seliaan Comel lah. Okay, selain tu bukan saja untuk pensyarah tapi untuk pelajar juga. So sebelum ni ada isu yang mungkin pelajar kata lecturer tak bagi markah kones diorang kan, jadi report dan sebagainya. So sekarang kalau kita update terus di SPB
sama ada manually ataupun memang kita buat pentaksiran tu di SPB, maka pelajar boleh tengok terus markah mereka kan, personally lah, tak boleh tengok markah orang lain kan, markah mereka sendiri kan, setakat ni dah sampai mana kan, berapa. Jadi perkara tersebut pun memudahkan jugalah pensyarah kan, instead of terpaksa compilekan kemudian share kan. Jadi diorang buka je SPB dan boleh tengok lah setakat ni untuk CONAS total berapa kan. Contoh total 100%, 60% CONAS, jadi kita tengok per 60 tu dia dah tahu berapa dia dapat dan berapa dia boleh target untuk FINAS ataupun final assessment. Okay, so ini mungkin saya simpulkan lah fungsi gradebook ni kepada 3 perkara: pendaftaran, penghantaran dan pemarkahan. Terus yang kedua, kita akan masuk kepada bagaimana gradebook ni boleh dalam SPI ni boleh kita telah diintegrasikan dan fungsinya tu boleh kita gunakan untuk pelbagai lagi lah. Okay, pertama adalah kita nak tengok gradebook kepada CQI secara automatik. Saya risau saya tersalah definisi CQI ni sebenarnya. So kita ada CQI report mengikut template yang memang comel keluarkan dan sebagainya tu. Itu nanti saya sebut tu sebagai CQI report. Kalau kat sini sebenarnya gradebook kepada CQI ni, maksud saya adalah macam mana gradebook tu kita boleh jadikan sebagai sumber CQI lah. Okay. Jadi bila kita download dia bila kita download untuk contoh kita nak isi manual grading nanti untuk perkara yang ketiga nanti kita tengok. Tapi yang kedua ni nak sebutnya perkataan CQI itulah kita nak faham yang dia adalah table markah pelajar lah, table markah pelajar dengan markah-markah setiap assessment kita ada lah. Okay, bagaimana, apa syarat dia supaya CQI ataupun gradebook ni automatically updated. Okay, so pertama saya tulis kat sini adalah pastikan jenis dan peratus pentaksiran mengikut DCI semasa. Jadi perlu semak di OBE lah. So pertama sekali sebenarnya ini applicable untuk semua benda yang kita nak buat dalam SPI. So first kali check di OBE itu betul ke tidak kursus yang sedang berjalan sekarang. Okay, sebab kita tahu mungkin DCI kita tu ada perubahan mengikut cohort kan, ataupun apa yang kita jalankan sekarang tu mungkin tidak ada di OBE contohnya. So pastikan dahulu sama ataupun telah diselaraskan lah dengan apa yang ada di OBE. Okay, dari segi jenis assessment kita kan, kuis ke kan, midterm test 1, test 2 ke, ataupun midterm test ke kan, ataupun jenis assessment tu kan, MCQ dan sebagainya. Kemudian assignment yang mana, report, lab report dan sebagainya kan. So kena pastikan betul-betul dulu. Okay, jadi cara dia bila kita dah daftar kursus semua tu, kita buka je gradebook. Okay, buka je gradebook, biar kosong pun, maksudnya ada nama pelajar dan kosong markah, tapi kita boleh tengok kat atas tu, betul ke tidak komponen tu, kita check dengan DCI semasa. Okay, DCI semasa, maksudnya DCI bagi subjek yang sedang berjalan sekarang lah pada semester semasa. Okay, tu yang pertama lah. Yang kedua, okay, ini penting supaya automatically keluar markah lah kalau dah berlakunya assessment, iaitu perlu menjalankan pentaksiran di daripada penawaran sehingga pemarkahan di SPB. Maksudnya kita create assessment tersebut, okay. Macam nak create tu kita dah cover dalam tutorial sebelum ni, bengkel sebelum ni. Okay, sama ada ia adalah quiz ataupun assignment, okay. Kita create dan kita offer lah, maksudnya kita buka perjalanan pentaksiran tersebut untuk pelajar masuk dan jalani pentaksiran tersebut sehingga kepada pemarkahan. Okay, so jadi benda tu perlu berada sepenuhnya dalam SPB supaya markah tu automatically keluar dekat gradebook. Okay, kalau tidak berlaku dari awal sehingga habis, okay, di SPB maksudnya tak keluarlah markah tu di situ kan. Okay, sama ada status tu akan keluar no attempt ke dan no attempt ataupun not graded kan. Jadi tak keluarlah markah tu sebab tak penuh lagi proses pentaksiran tu berlaku di SPB. Okay, jadi itu mungkin dua syarat utama lah ataupun condition yang perlu kita penuhi supaya automatic markah tu keluar lah. Okay, jadi kalau katanya tak keluar, kita semak balik perkara inilah. Next, okay, kita nak sebut tentang gradebook kepada CQI secara manual. Okay, ini mungkin applicable untuk majoriti daripada peserta kita kali inilah ya. Okey, sebenarnya kita dah, kalau tak perbincangan dalam grup, Dr. Suhailan pun dah huraikan kan, dah tunjuk cara dan sebagainya. Saya pun ada bagi sikit maklum balas. Okey, kita cuba simpulkan dalam slide ni untuk rujukan selepas ni insya-Allah. Okey, ada dua cara. Okey, pertama jika pentaksiran tidak dibuat di SPB. Okey, so maksudnya
kosong je lah kita katakan, buka gradebook tu ada nama je, ada table pentaksiran dengan percentage, tapi markah semua kosong lah. Okey, markah semua kosong. Jadi hanya perlu tekan butang download gradebook. Okey. Kemudian nanti saya akan demo lah, nanti taklah tulis download gradebook tu kan, ada tulis manual tu kan, nanti kita akan tengok. Kemudian isi secara manual markah pelajar di luar dalam file Excel. Okay, enable editing, kemudian kita isi secara manual markah pelajar. Okay, kemudian upload semula file sama yang telah diisi. Okay, so maksudnya gunakan template yang sama tu lah, jangan edit-edit benda lain lah kan. Okay, so bila download boleh tengok dekat sini, kat tepi ni ada gambar rajah yang ada kolom warna hijau ni kan. Jadi bila download, kalau katakanlah pentaksiran tu tidak dibuat sepenuh, dalam subjek kita tu tak ada pun pentaksiran dalam SPB. Jadi kita akan tengok kolom warna hijau sepenuhnya. Okey, kolom warna hijau sepenuhnya. Tapi kalau pentaksiran tu ada di SPB, okey, kita akan tengok markah yang ada dan telah kira di attempt lah oleh pelajar contohnya kan. Maka kita akan tengok markah tu ada di sini lah untuk mana-mana pentaksiran yang kita buat tu lah. Okey, jadi boleh tengok ni warna putih kat sini kan. Kalau yang kat sini dia tulis not graded, maksudnya pelajar ada attempt tapi saya belum semak lagi. Jadi dia tulis not graded kat situ kan. Tak ada markah lagi. Okay, tapi yang lain ni selebihnya semua adalah kita boleh isi secara manual. Jadi sign-nya adalah kolom hijau untuk kita isi secara manual. Yang lain tu ada baru ni yang tanya kan, kenapa tak boleh edit? Memang tak boleh edit. Kita protect lah. Okay, Dr. Salen dah kunci dah supaya tak boleh edit kan. Memang itu fungsi SPB sebenarnya. Kita nak kurangkan proses manual editing ni kan. Jadi kalau nak ubah, nanti kita akan tengok lah, maksudnya boleh ubah di markah pelajar tu secara individu di modul pentaksiran yang dibuat tu lah. Okey, kita tahu yang tadi, so settle yang pertama. Jadi bila kita isi secara manual tu untuk kolom warna hijau lah. Okey, yang kedua ni, jika pentaksiran diwujudkan tetapi tidak dilaksanakan. Okey, maksudnya kita nak asalnya plan untuk buat je, kita pun wujudkan pentaksiran tersebut. Okey, so katakan tapi along the way tu kita reconsider balik ataupun kita mungkin tak sesuai lagi SAM ni ke, ataupun tak jadi buat ke, tapi dah masukkan soalan ke contohnya. Ada dua perkara yang boleh dibuat. Pertama, delete semula pentaksiran tersebut. Okey, pastikan delete. Okey, kalau tak delete, maksudnya akan keluar warna putih ni. Okey, bila kita download jadi warna putih, tak boleh nak edit. Pastikan delete dulu pentaksiran tersebut di SPB. Okey, ataupun kalau tak nak delete, macam sayang dah masukkan soalan ke dan sebagainya contoh. Jadi ada butang kat sini boleh tengok. Okey, saya ada highlight warna kuning ni kan. Okey, nampak ada sign SPB kat situ kan. Okey, bila kita hover dekat situ, dekat SPB kat situ, butang SPB tu, dia akan tulis click to enable the manual entry for this assessment. So bila klik tu, maka lepas tu baru boleh edit lah markah secara manual untuk assessment tersebut. Okey, so jadi kalau macam putus. Oh, suara putus Test macam mana? Dengar ke? Hello, okey ke? Orang lain dengar ke? Dengar. Dia kadang okey, kadang tak. Oh ya, putus-putus Aduh. Okey. Saya tutup kamera saya lah takut ada isu ni. Sekejap. Stop video. Okey. Alright. Okey, kita sambung sikit lagi So tekan butang SPB tu, okey, maka boleh ubahlah dan pentaksiran tersebut boleh diisi secara manual. Alright. So settle saya rasa kat situ dua cara sama ada kita buat pentaksiran di SPB ataupun tidak di SPB lah. Kalau tak menjadi, ni ada isu-isu lah kan baru ni kan, tak boleh edit kan dan sebagainya, kita nak minta semak ke perkara inilah. Pertama, adakah modul pentaksiran tersebut telah diwujudkan, created di SPB? Maksudnya kita wujudkan sama ada testing ke, hari tu kan masa bengkel kita masing-masing buat testing, buka kan, create satu. Jika ya, delete dahulu pentaksiran tersebut. Okey, delete dahulu pentaksiran tersebut lah. Okey. Kalau tak nak delete, maksudnya perkara tersebut memang dah finalize kan, cuma kita tak nak offer je pada pelajar SAM ni contohnya kan, nak simpan ke ataupun nak guna tempat lain. So boleh guna option yang saya sebut lah, option kedua ni lah tekan butang SPB tu.
Okey, seterusnya adakah pelajar yang belum buat pentaksiran? Okey, so ada juga yang tanya kan, maksudnya bila keluar warna putih tu penuh markah, kemudian ada 1-2 pelajar mungkin tak hadir untuk buat pentaksiran kan. Kita pun mungkin dah sedia maklum ataupun kita boleh semak lah, adakah semua pelajar kita dah ambil kan? Rupanya ada yang tertinggal. Okey, yang tertinggal ataupun yang tidak ambil ni, okey, kita nak buat macam mana, boleh ke edit benda ni? Boleh kalau kita dekat SPB tadi tu, cuma okey, yang lebih baik adalah kita ubah di modul pentaksiran tersebut. Contoh kuis kan, ataupun test 1 tu, kita ubah dekat test 1 tu, cari nama pelajar tersebut dan edit markah dia di situ. Okey, bila edit di situ maka akan automatic di-updated dekat gradebook. Okey, so itu cara dia lah. So adakah sudah dibuat pengisian secara manual sebelum ini? Ini pun ada isu juga. Okey, baru ni ada yang tanya kat saya, sebab isunya dia nak update CLO tapi tak apa, tak boleh nak update kan, sebabnya dia dah masa testing, banker testing kita hari tu kan, kita minta download, lepas tu isikan markah, lepas tu upload semula kan, dia dah lupa dah yang dia pernah buat procedure tersebut. Okey, jadi since dah ada, download balik, okey, delete balik markah yang main testing tu, bagi kosong semula, kemudian upload balik lah, okey, yang CQI yang bersih lah, yang kosong lah, okey, supaya kita dan boleh dapat apa, start from beginning lah, okey, ataupun download, edit balik lah markah tu kan, ikut markah yang sebenar yang kita nak masukkan lah. Okey, tu tentang kalau katakan dah pernah edit sebelum ni lah. So make sure benda tu, sebab bila kita edit, dia tak adalah record tu di, kita kata pada laman utama subjek tersebut kan, kursus tersebut. So sebab dia dia hanya ada dalam kita punya gradebook, sebab kita edit di gradebook. Okey. Jadi itu mungkin sikit sebanyak panduan macam mana untuk kita mengisi secara manual lah. Hopefully terjawab beberapa perkara yang mungkin kalau sebelum ni attempt tapi tak jadi dan sebagainya, boleh cuba cara yang kita sebutkan sini lah. Tapi apa-apa hal, kepada semua guru ataupun lecturer kan, nak kata yang boleh akses sebagai lecturer dari SPB ni, boleh akses kepada video. So Dr. Suhaila pun ada buat video, kat sini saya letakkan link. Okey, nanti boleh klik lah kemudian, iaitu video gradebook kepada CQI secara manual. Okey, Dr. Lan dah tunjuk step by step lah macam mana nak buat perkara ni lah, insyaAllah. Okey, next adalah gradebook kepada SISMAP. Okey, gradebook kepada SISMAP. Ni saya buat step by step punya procedure lah untuk buat macam mana nak transfer, kita kata pindahkan markah. Dulu kita pindahkan markah manually kan, type 1 dalam SISMAP kan. Jadi pertama, tekan butang SISMAP pada gradebook. Okey. Kemudian pilih option yang inilah save to be imported later at SISMAP. Okey. Kita tekan kat situlah. Okey, jadi nanti dia akan nampaklah ada ya apa nampak interface kejap lah kan, maksudnya macam save. Okey. Kemudian buka SISMAP di portal akademik. Okey. Pilih subjek yang ingin ditarik markah daripada gradebook SPB. Mungkin kita ada 3 subjek kan. Satu subjek untuk SEM ni kita gunakan SPB untuk record markah. Jadi pilih subjek tersebut. Okey, so akan datang kalau kita guna sepenuhnya SISMAP contohnya kan. So untuk semua subjek lah. Okey, kemudian di subjek tersebut, okey, ada butang import SPB. Ni ikut video Dr. Lan lah ni, sebab saya pun try masuk SISMAP tak boleh lagi sekarang kan. Jadi saya rasa ni yang semasa betul Dr. Lan. Jadi pergi pada tekan butang import SPB pada SISMAP tu. Okey, jadi perlu tekan butang ini pada setiap page di SISMAP. So bilang pelajar limited untuk setiap page yang SISMAP tu kan. Jadi kita jangan lupa pergi ke page seterusnya untuk senarai pelajar seterusnya lah. Okey, dan setiap page tersebut tekan import SPB. Okey, dan akan automatic markah ditarik lah dan diupdate dalam SISMAP. Jadi keempat, semak markah SISMAP versus SPB. Yang ni saya tak sure, saya nampak ada fungsi baru kat sini, report on SPB versus SISMAP data entry, Dr. Lan ya. Boleh tekan tu juga untuk semak. So ataupun nak tengok side by side pun boleh lah, sekadar nak tengok kan, secara visual pun boleh lah, sekadar untuk pastikan bahawa markah tu sama. Ya, ada ni ke? Nak tanya ke? Okey, tak ada. Okey, dan akhir sekali, macam biasa prosedur dalam SISMAP, ujung bila kita dah confirm markah tu betul, hantar markah di SISMAP. Okey, tekan butang hantar tu lah. Okey, so markah di SISMAP boleh dihantar untuk proses selanjutnya. Okey, kena ingatlah maksudnya markah yang kita hantar dan SISMAP ni lah yang akan masuk
untuk dalam mesyuarat dan sebagainya untuk kita release kepada pelajar kemudiannya kan. Okay, so kat sini ada 2 video untuk nak ni gradebook kepada Sismak. Okay, satu lagi adalah gradebook kepada Sismak Konas Finas ni bukan kepada Konas Finas, kepada Sismak Konas Finas sebab dia ada Sismak khusus untuk setakat ni FIK yang guna dulu. Okay, di mana ada reporting untuk Konas saja dulu, kemudian ada untuk Finas. Jadi prosedurnya ada dalam video ni lah. So saya rasa macam lebih mudah sedikit kot kan. So jadi boleh tengoklah untuk yang FIK lah terutamanya kan. Okay, boleh tengok video panduan yang Dr. Suhailan telah sediakan insyaAllah. Okay, so seterusnya yang kelima adalah fungsi e-coffee betul ke? Sekejap. Salah di sini, tajuk ni saya rasa sikit report. Saya tengok yang next. Okay, so patutnya tajuk kat atas adalah gradebook kepada CQI report kepada CQI report. Jadi ada 5 juga yang saya sebut kat situ. Pertama, tekan butang export PLO CQI report kat situ. Ada saya tunjuk kat situ gambar dia. Ni pada gradebook kita lah ya. Okay, so kita akan terus dibawa ke laman baru untuk CQI report bagi subjek tersebut. Okay, laman baru tu ada kat bawah ni je, gambar ni je, CQI report tu untuk subjek ni. Okay, so tekan butang kuning untuk maklumat lanjut, ada kat situ. Okay, ada tengok dekat untuk setiap CLO kat situ kan, ada pautan lanjut lah boleh tekan butang tersebut. Jadi kita dapat melihat maklumat pelajar mana yang tidak mencapai sasaran CLO dan pentaksiran mana yang terlibat. Okey, maksudnya pelajar tersebut markah pentaksiran mana yang dia kurang dan sebagainya. Kemudian nanti di page yang tu, page yang saya kata maklumat lanjut tu kan, dia ada lagi butang more untuk kita dapatkan contoh skrip jawapan pelajar tersebut yang dibuat di SPB lah. Okey. So syarat dia yang ketiga tu, jika pentaksiran dibuat di SPB lah ya. So maka boleh akses semula jawapan pelajar untuk melihat pencapaian dia. So nampak maksudnya banyak kelebihan lah kalau kita betul-betul gunakan SPB sepenuhnya. Kemudian kita ada CQI comment. Ingat kalau kita ada CQI report kita kan secara manual kan, kita ada CQI comment kan, kalau tak mencapai kan kita kena tulis comment kan. Jadi kita boleh tulis komen tersebut dalam sistem di sinilah, okay, yang attach kepada SPB ni. So berdasarkan pencapaian pelajar dalam CQI report, terus tuliskan komen untuk setiap CLO. Saya minta maaf, Dr. Zahratul Amani ke? Kena mute kot. Okay. Okay, so kita kemas kini CQI comment, okay, dalam sistem saja. Maksudnya tak perlu download baru nak kita type in kan. Dan bonusnya dalam SPB ni, komen tu boleh dibuat mengikut intake. Okay, boleh tengok kat atas ni, ada fungsi ada kat CQI report ke. So ada fungsi intake kat situ. Kat situ tulis all untuk semua pelajar. Boleh jadi dalam satu kelas kita tu ada beberapa intake. Mungkin pelajar yang senior mungkin repeat semula ke dan sebagainya kan. Jadi boleh intake berbeza contohnya. So ataupun 2 batch berbeza. Jadi kita boleh bagi komen berdasarkan intake yang berbeza. Itu kelebihan lah yang ada saya rasa di SPB ni. Dan akhir sekali lepas dah settle semua, kita dah puas hati, boleh download CQI tersebut. Dan dia akan download dalam bentuk template yang kita tahulah, template CQI yang kita kenal lah. Okay, dia bukan dalam bentuk template gradebook tu, tapi dalam bentuk template CQI tu. Okay, so dan yang terbaru, Dr. Lan telah incorporatekan sekali dengan graph. Okay, ada graph kat situ, saya letak kat situ gambar ajar graph. So graph kita biasa yang kita tengok samalah bacat kan, boleh tengok mana yang tinggi mana yang ni kan. So kita nampak kat situ ada juga graph. Sebelum ni tak ada, alhamdulillah dah ada. Jadi samalah, tak ada alasan lah tak nak guna kita punya CQI report yang kita generate daripada sistem ni lah. Okay, so dalam CQI report kita pun sebenarnya ada kolom tambahan. Okay, bonus juga di situ ada sesi intake, dia highlightkan sesi intake yang berbeza. Okay, kita boleh tahu intake tu daripada kita panggil apa, ID pelajar kan, tapi yelah tak ada masa lah nak check satu-satu tu kan. Jadi kat tepi tu ada tulis tahun intake masing-masing dan kod program yang terlibat lah, kod program kita tu. Untuk maklumat lanjut, ada video gradebook pada CQI report yang telah direkod oleh Dr. Lan. Jadi sebenarnya banyak yang saya ambil kat sini ni memang daripada video tu pun. Cuma saya letak dalam bentuk words ni untuk rujukan mudah lah. Okay, nak tengok step by step semua tu. Jadi kalau tak jelas lagi, boleh buka video lah, lebih detail dan insyaAllah boleh faham. Okay, akhir sekali adalah e-coffee. Okay, macam mana gradebook ni boleh dibawa kepada e-coffee.
Okey, setakat yang saya faham lah ya, saya tak pernah saya tak pernah generate lagi kepada e-coffee ni, mungkin kita akan buat bersama selepas ni. Okey, bila kita isi dalam SPB, Dr. Lan mungkin telah hubungkan direct kepada e-coffee. Okey, jadi kita terus buka kepada e-coffee dengan syarat of course kita dah ada CQR report tu lah kan, maksudnya kita dah generate sampai ke CQR report tadi, maka kita buka je e-coffee kita, pilih subjek yang terlibat dengan SPB ni. Okey, so automatic untuk subjek tersebut akan ada CLO analysis report, okey, yang telah tersedia. Boleh tengok kat sini gambar rajah kat situ. Ada CLO analysis report tu yang biasa kita buat apa? Biasa kosong kan, dia tulis go to OBE, kita pun buka, kemudian kita upload pula kan CQR report kita kan. Tapi dengan kita isi di SPB, update CQR report kita di SPB tu, so automatic perkara tersebut akan ada di e-coffee untuk subjek kita yang terlibat tu lah. Kemudian CQI juga boleh dimuat turun terus di laman utama e-coffee untuk subjek tu. Okey, tak perlu pergi go to OBE tak perlu dah. Okey, kat situ ada dah link CQI kat situ, boleh nampak kat situ pautan kan. Kita boleh klik kat CQI tu, ataupun mungkin ada PJK kan, terutama PJK lah biasa buat kerja ni kan. So dia akan check kan penuhi ke tidak e-coffee tu. Jadi dia boleh klik saja pada CQI tu untuk nak tengok CQI subjek tersebut. Okey. Alright. So jika pentaksiran ada di SPB, okey. So kita boleh ni kita nak linkkan supaya kan ada requirement dalam e-coffee untuk kita letakkan skrip jawapan pelajar kan, 3 tertinggi, 3 sederhana dan 3 rendah contohnya kan. Jadi ini adalah fungsi SPB yang saya rasa sangat membantulah kan. Okey, kalau kita buat assessment di SPB, okey, so hanya pergi kepada assessment script, nanti akan dibawa kepada page yang saya tunjuk di bawah ni. Okay, ada senarai nama pelajar, kemudian ada senarai markah lah. Okey. Dan telah disusun, okey, mengikut yang terendah, okey, tertinggi, kemudian sederhana. Okey, susun kat sini, boleh tengok kat situ, markah kat situ. Okey. So jadi jika pentaksiran di SPB, so markah tersebut akan terus ada pautan lanjut untuk tengok detail assessment setiap pelajar, skrip pelajar kalau buat di SPB lah. Okey, maksudnya tak perlu upload apa-apa lagi lah kan, memang ditarik daripada SPB saja. So boleh upload samples. Okey, jika pentaksiran tidak dibuat, okey, tadi kalau jika pentaksiran dibuat di SPB, jika pentaksiran tidak dibuat di SPB, okey, maka buat langkah yang sama, tekan assessment script ni, akan keluar page yang saya tunjuk kat bawah ni. Kemudian kita boleh upload sampel script bagi beberapa pelajar tertentu, contohnya 3 pelajar, atas, bawah dan sederhana kan. So kita pilih 3 pelajar tersebut. Okey, kita boleh attachkan lah, okey, attachkan ataupun upload sampel script pelajar tersebut, okey, di markah pelajar tersebut lah. Okey. Jadi lepas dah settle macam tu, ambil je link di atas tu, ada saya tunjuk kat sana, tekan share the link tu, okey, share the link dan hanya paste sahaja di e-coffee. Saya tak tunjuk detail kat sini. Nanti boleh tengok lah tu, kat situ ada video gradebook kepada e-coffee yang Dr. Lan cerita step by step lah macam mana akhirnya boleh letak di e-coffee. Tinggal orang yang masuk e-coffee, maksudnya PJK ke contohnya, nak semak, tekan je link tu, terus dia akan bawa kepada page ni. Jadi dia nak akses skrip jawapan, dia akan tekan sahaja senarai pelajar yang kita dah upload, ada skrip jawapan kita telah upload, ataupun kalau dia daripada SPB penuh, mana-mana skrip jawapan boleh pilih. Okey. So dan bonusnya adalah memang telah disusun lah link untuk e-coffee ni mengikut markah lah, secara rendah, sederhana dan juga tinggi. Okey, itu kelebihan lah kalau kita menggunakan sepenuhnya SPB lah. Okey, so saya rasa itu saja untuk sesi taklimat ataupun bahagian taklimat pada petani. Lepas ni kita nak cuba hands on. Sebelum saya masuk tu mungkin saya buka kepada mungkin soal jawab kalau ada. Ada ke persoalan ke, nak tanya apa-apa? Assalamualaikum. Macam ni, saya ni mungkin slow lah sikit dari segi pemahaman ni. Sebabnya saya rasa kalau dekat fakulti
farmasi ni tak ada seorang pun yang guna SPB, tapi saya ingat doktor cakap hari tu pentingnya nanti untuk first ni kita boleh generate CQI tu. Betul. Okey, jadi sekarang kan kita ada result yang kita, contoh kita buat test dalam Klik. Lepas tu dalam Klik tu kita boleh download kita punya result kan. Jadi kalau dalam SPB ni kita boleh masuk manual tak dekat gradebook tu? Itu je, Doktor? Itu je. Okey, boleh. Okey, seperti yang saya tunjuk kat sini lah ya. Maksudnya boleh, jawapan dia nak tanya boleh ke tidak, boleh nak masuk manual. Dan cara dia seperti yang saya sebut tadi lah. Maksudnya kita boleh download sahaja gradebook kita tu. Kalau kita memang tak ada create apa-apa assessment di SPB, bila kita download, maka dia akan keluar semua warna hijau kat sini. Dan warna hijau tu maksudnya editable. Kita boleh edit, masukkan markah pelajar kita yang daripada Klik ke, ataupun kita buat secara face to face ke kan, ada senarai markah kita, boleh masukkan secara manual satu persatu lah dalam gradebook kita tu, kemudian upload semula ke dalam SPB kita. Nanti akan ada markah tu dalam gradebook di SPB. Jelas tak, Doktor? Okey. Jelas. Okey, lepas tu satu lagi. Seingat saya kita ada bagi tahu sebelum ni yang kita punya CQI ni dia ambil direct daripada OBE system, yang mana yang ada dalam OBE system lah. Betul. Tapi untuk fakulti farmasi, untuk semester ni kita tak pakai lagi yang dalam OBE system, tapi seingat saya dia dah tarik data tu daripada OBE system. So macam mana kalau kes yang macam ni? Okey. So pertama sekali untuk subjek doktor, memang kalau doktor buka SPB, doktor dah boleh buka SPB belum? Belum ni saya ada buka dah, tapi saya tak pernah pergi lagi yang bahagian gradebook ni. Okey. Kalau maksudnya kalau buka SPB tu, maksudnya kursus tu telah terdaftar, dah ada pelajar. Maksudnya kalau buka gradebook tu akan ada semua assessment ke macam mana, doktor? Doktor ingat tak? Saya tak pernah buka lagi gradebook. Okey. So, nanti ni cuba soalan saya sekarang ni. Contohnya kalau yang dah automatic masuk daripada OBE system tu, boleh ke kita nak revert kepada yang bukan automatic, sebab yang OBE system tu bukan DCI yang kita guna sekarang. Betul. Faham? So dia macam ni, kalau katakan DCI yang kita guna sekarang tak sama seperti yang dalam OBE. Maksudnya tak sama detail tu dari segi mungkin topik mungkin sikit berbeza dan sebagainya, tapi ada persamaan dari segi pentaksiran ataupun CLO dia sama. Contoh saya bagi yang mudah dulu. Maksudnya dia sama dari segi komponen pentaksiran tu sama, dari segi persentage dan jenis pentaksiran tu sama dengan apa yang kita tengah buat sekarang. Cumanya kohort sekarang ni tak ada dekat OBE. Ada yang saya makan saja contohnya kan, yang kohort yang kita nak laksanakan kemudian. Jadi kalau dalam kes macam tu, dia ada cara untuk kita selaraskan, kita pinjam lah, kita ambil dulu template DCI yang kos saya makan tersebut untuk kita gunakan. Since dia punya contohnya dia tiada perbezaan dari segi pentaksiran tu, komponen pentaksiran tersebut. Okey, jadi kita boleh guna. Macam subjek saya sendiri ada memang yang saya buat sekarang memang tak ada di OBE, tapi pentaksiran itu sama, jadi saya boleh guna. Okey. Tapi kalau dalam kes yang tiada langsung, maksudnya berbeza terus. Okey, pentaksiran itu berbeza, komponen berbeza, percentage pun berbeza. Saya rasa tak ada cara lain kecuali kena create perkara tersebut di OBE. Betul ke Dr. Lai? So jadi dia memang kena bermula dengan OBE. Maknanya sebab sebelum ni kalau yang OBE itu kita tak buat dalam sistem OBE sebab kita tak nak ada banyak version dalam OBE tu.
Jadi bila dalam OBE kan dia kena, bila salah satu batch tu dia kena buat macam sekolah baru. Dia tak ada yang kita boleh simpan dan edit. Dia tak ada tempat yang baru. Jadi bila kita update di atas yang lama. Betul. Sebab tu sepatutnya apa yang ada di OBE tu kita tak edit lah, especially kalau kita hantar untuk saya makan dan sebagainya kan. So jadi sepatutnya kita sebolehnya memang kita kena follow lah apa yang ada di OBE tu kalau benda tu adalah apa yang memang berjalan sekarang. Tapi kalau dia berlainan memang caranya adalah memang kena create another version lah sebenarnya, another version of OBE untuk semester ataupun cohort yang tu untuk nak create. So sebenarnya Comel sendiri pun dalam fasa kita dah kerahkan jugalah sebenarnya, ataupun kita dah buat permintaan lah kepada mana-mana fakulti yang terlibat mungkin especially untuk program yang berjalan semasa tetapi tidak ada dalam OBE. Sebab memang SPB adalah sistem yang memang kita first kali syarat memang kita nak connectkan dengan OBE tu. Sebab tu jadi supaya maknanya contohlah yang kita sekarang ni 3 subjek kan, 3 subjek di Fakulti Farmasi yang bawah pilot kita ni. So kalaulah yang kita tarik daripada OBE tu tiada perbezaan ketara macam doktor cakap tadi. So kita benarkan untuk gunalah OBE tu. Betul. Okey, macam tu lah. Betul. Saya tengok baliklah persamaan dan perbezaan, kalau perlu sangat baru kita create dalam OBE. Sebab bila di fakulti level kan, OBE ni bila ada banyak version, dia akan jadi kekeliruan kepada pensyarah. Faham? Saya faham. Okey, terima kasih. Okey, sama-sama. Dr. Lan ada komen tambahan ke? Tak ada. Okey. Yang lain ada soalan lain ke? Sebelum kita proceed kepada mungkin demo lah sikit apa yang kita nak buat petang ni. Tentang CQI. Ada lagi ke soalan? Jelas ke setakat ni? Assalamualaikum Doktor. Salam. Saya Syuhada daripada FUPEL. Nak tanya Doktor macam ni. Macam untuk tugasan, saya dah buka, maksudnya student hantar melalui SPB lah. Cuma dia jadi isu sikit sebab kami punya penilaian ni untuk penilaian 2 tugasan tu ada peer review. Okay, peer review tu daripada student, daripada pelajar lah. Jadi dia ada isu sikit kat situlah untuk masukkan markah. Jadi in case macam doktor kata tadi, kalau kami nak buat manual, maksudnya boleh lah kan, boleh sama ada kita hilangkan, maksudnya kita buang lah kan di SPB tu. Cuma saya nak tanya, kalau kita buang, adakah tugasan-tugasan yang pelajar hantar tu sekaligus akan hilang ataupun ada disimpan? Tu saya punya pertanyaan. Maksudnya okey, kita contohlah kita kata ada satu assignment contoh assignment. So jadi submission assignment tu dibuat di SPB. Tapi ada komponen assignment tu peer assessment Ya, betul. Tapi peer assessment tu tiada di SPB. Ya. Dan tak ada sebagai satu komponen pentaksiran. Ya, tak ada dalam OBE sebab dia sekaligus. Jadi maksudnya dia pecahan kepada pentaksiran untuk CLO yang kedua dan ketiga. Saya faham. Manual. So okey, pertama sekali nak sebutnya adalah sepatutnya peer assessment tu patut ada dalam OBE. Itu yang sepatutnya lah Nak kena sebut dulu. Maksudnya OBE ni perlu lengkap peer assessment tu. Nanti saya tunjuk contoh subjek saya yang memang saya ada peer assessment dalam komponen pentaksiran. Jadi kita highlightkan lah. Dia adalah peer assessment di bawah assignment contohnya kan. Jadi akan keluar, nanti saya tunjuk contoh. Memang ada satu kolom tu untuk peer assessment. Kalaupun kita tidak buat peer assessment tu di dalam SPB, kita boleh tambah markah tu kemudian. Okey, itu yang pertama lah, maksudnya nak bagi tahu yang by defaultnya patutnya semua pentaksiran
patut kena ada lah dalam kita punya OBE. Tapi kalau tak ada dalam kes doktor ni, cara dia adalah boleh pergi kepada ni lah, tak perlu delete assessment tersebut sebab assessment tersebut memang submission pelajar kan dan markah tu ditarik. Okay, so cara dia adalah tekannya ni lah, guna cara yang kedua ni. Tekan yang butang SPB pada kolom pentaksiran tersebut, okay, kemudian buat manual editing untuk markah pelajar. Maksudnya tambahkanlah markah untuk bahagian peer assessment tadi kan, dan supaya dan kena check lah supaya dia taklah lebih daripada markah yang sepatutnya untuk pentaksiran tersebut lah. So boleh ubah kat sini lah, maksudnya di gradebook tu sendiri tekan markah di situ. Okay ke doktor? Okey doktor, cuma nak respon pada doktor punya yang peer assessment tu. Okay, sebab kita ni terlalu banyak mazhab. Saya tak salahkan siapa-siapa. Kami pernah ditegur bahawa peer assessment tu sepatutnya tidak ada di dalam OBE. Yang itulah, jadi bila doktor kata perlu ada semua. Sebab kejapnya sebab apa dia tak berkaitan dengan MQF ke? Saya rasa saya tak pasti. Sebab so jadi persoalan dia adalah in the first place, adakah peer assessment tu sesuai untuk CLO tersebut. Jadi mungkin kita bila kita tetapkan dia peer assessment, mungkin sebab kita kata dia adalah group work, tapi dia sebenarnya tidak memenuhi pun CLO tu. Maksudnya untuk CLO tersebut tidak perlu pun peer assessment. Jadi valid lah komen yang kata tak perlu ada peer assessment untuk CLO tersebut. Tapi kalau katakan CLO tu memang ada berkaitan tentang group work dan memang kita menilai skill tersebut, so jadi memang peer assessment tu adalah keperluan lah untuk CLO tersebut. Okey, saya faham. So saya rasa macam tu lah. Jadi untuk kes doktor sekarang, jadi untuk paling mudahnya saya nampak adalah edit tekan butang SPB dan tambah manually lah kan. Ataupun kalau rasa lebih nak lebih lagi, mungkin boleh edit one by one lah markah pelajar di sistem. Cuma itu leceh lah kan. Maksudnya kita tambah di assignment tu sendiri kan. Edit satu persatu di situ. Betul faham tak? Maksud untuk setiap markah pelajar tu kita tambah. Tapi saya rasa untuk kes ni saya rasa boleh gunakan gradebook je lah. Sebab saya nampak Fupel banyak kan, ramai pelajar dan sebagainya kan. Cuma it's another hassle benda yang ni lah kan, tambahan lah task. Dr. Fahmi, boleh amal ke? Okay. Sila. Dr. Fahmi, macam Amal pun dia ada peer review, tapi kalau untuk kes Amal, Amal buat advance grading tu, Amal buat rubrik. So Amal dalam tu Amal akan klik yang kumulatif lah, yang peer review punya marks kat situ. So budak dia boleh review balik lah, tengok dia punya feedback daripada situ juga. Amal buat Amal buat rubrik macam tu. Sebab macam Amal, kes Amal macam syuhada juga. Dia macam satu pecahan, satu CLO tu dia ada pecah banyak assessment. Satu kita nak tengok construction dia, satu lagi kita nak tengok peer review. So Amal pecah ikut kategori rubrik tu. Amal buat advance. Maksudnya memang pecah di OBE ke? Ya. Bukan pecah di OBE. OBE memang tak pecah. Tapi dalam pemarkahan tu Amal buat rubrik yang berasingan. Maksudnya dalam tu ada advance grading. Dalam situ advance rubrik tu. Amal buat rubrik ikut kategori tu. Ikut pemarkahan. Jadi bila keluar di sini pun automatik akan dah include peer review tu lah ya? Ya. Cuma dia tak peer review tu. Dia akan faham. assignment ke macam tu. Okay, cara tu pun okey lah kira. Alhamdulillah. So ada cara lain lah maksudnya. Tapi ini mungkin dalam konteks yang tadi Dr. Syahda dah buat kan. So jadi kalau lepas ni untuk improve, contohnya kalau kata yang tak nak masukkan dalam OBE, dia boleh guna cara Dr. Akmal tadilah. Okey Dr. ya? Okey. Ya, ada persoalan lain tak? Okey. Kita demo lah insyaAllah. Hopefully boleh jelas lah. Hopefully saya buat pun betul lah kan. Okey. So pertamanya kita buka dulu SPB. Okey, ini adalah SPB saya.
Jadi apa yang DCI yang betulnya sebenarnya satu lah. Yang dua ni tak betul sepenuhnya, tak sama sepenuhnya. Tapi saya tunjuk satu lah yang pasal peer review tadi dulu. So saya punya dairy ni saya memang buat di sini. Okay. Jadi kalau buka gradebook kat sini, okay, kalau saya pilih program, dia akan keluar semualah. Okay, senarai pelajar. Okay, boleh tengok kat sini contoh assessment saya lah. Ni ada assignment. Okay, ni ada peer assessment ni. Okay, ni contoh yang saya sebut tadi lah untuk CLO 3, ada komponen ada assignment dan juga bawa assignment juga, satu presentation, satu lagi peer assessment. Ni contoh yang saya sebut tadi lah. Jadi peer assessment saya tidak buat dalam ni. Jadi saya akan isi secara manual lah. Okay, sekarang nak tunjuk dulu untuk subjek yang ada peer assessment di mana kita memang set benda tu dalam OBE. Seterusnya nak tunjuk subjek yang saya nak update kali. Saya tak update lagi subjek ni, so saya nak tunjuk, nak demo kat sini sama-sama. Okay, hopefully jadilah. Okay, iaitu subjek Fundamental of Food Process Engineering. Saya peer lecture lah, okay, dengan Dr. Zazulana di FBIM. Okay, so nak tengok dulu, so saya dah tarik daripada OBE. Okay, dia memang yang berlangsung sekarang memang ada di OBE. Kemudian pelajar pun saya dah daftarkan, jadi kita boleh semak, saya kata tadi. Ada soalan kejap terlepas. Check. Transfer markah ke SISMAK tadi kat mana? Okay, nanti kita tunjuk Alright, so kat sini ni yang saya tak buat apa-apa maksudnya memang saya tak buat assessment tu di SPB. Saya pilih kat sini. So saya dah tarik kursus tu, saya dah ada pelajar, maka akan keluar macam ni lah. Ni yang saya kata kosong tu. Okay, kosong, dia akan tulis no assessment. Okay, no assessment. Yang butang SISMAK tu ala-ala saya tunjuk kat sini, ada kat sini tekan SISMAK ni doktor. Kat sini ada save to be imported later at SISMAK. Okay, ni untuk yang ada yang dalam SPB lah. Yang ada SISMAK tu saya sendiri pun tak boleh, kita tak boleh bagi kan, tak boleh buka. Jadi kalau kat sini butang tu je lah, tekan save dulu. Maksudnya data tu disimpan, yang kat sini disimpan, nanti kita buka SISMAK, tekan pula butang di SISMAK tu lah untuk kita tarik markah yang kita simpan di SPB ni. Okay, so jadi ini dah kosong. Okay, semua, tapi saya dah buat dah assessment tu kat luar kan semester ni. Okay, Kornas tu dah ada. Jadi apa yang kita buat, pergi kat manual entry kat sini. Okay, tekan download gradebook. Okay, tekan download gradebook. Ni saya go one by one lah untuk nak tunjuk cara dia lah. Okay, bila buka download gradebook tadi, boleh tengok yang belah kanan ni yang belah kanan ni adalah yang saya download tadi. Okay, asalnya yang hijau ni semua kosong. Yang hijau ni semua kosong tak ada markah lah. Okay, so hijau ni semua kosong, tapi markah ni, so saya ini yang masing-masing hopefully dah buat mungkin vetting untuk Kornas. Okay, di fakulti, ataupun kalau tak buat vetting pun dah ada lah semua markah Kornas. Dah masuk lah dalam CQI masing-masing contohnya kan. Okay, contoh kat sini CQI yang standard lah yang ada, sepatutnya semua fakulti buat perkara yang sama. Okay, so sekarang ni kalau tengok dia lebih kurang tapi template dia berbeza sedikit lah. Okay, sebab dia ambil daripada gradebook kan. Yang belah kanan ni adalah daripada SPB, belah kiri ni adalah daripada template CQI yang biasa. Okay, kat sini kalau tengok kita masukkan markah di sini kan. Okay, markah di yang warna pink ni kan, yang warna pink ni. Jadi kita tengok first sama ke tidak, boleh sama lah. Okay, kat ni satu lagi je markah saya tak masukkan, iaitu assignment. So, pergi kat assignment kat sini, kita kan markah, kita akan paste kat sini lah. Okay, paste value lah, paste value akan masuk di situ. Okay, jadi markah kita lengkap lah yang kita masukkan kat sini kan. Okay, okay, ni yang saya sebut nanti CQI report nanti akan ada kat sini. Ada intake dengan code program. Okay, so biasa kita tak tahu yang berapa semua kan. So intake kat sini pun kalau ni sama je lah intake tu. Kalau ada 2 batch dalam satu subjek kita tu, kita akan keluar lah nampak intake berbeza. Itu tambahan lah untuk yang kita download dari SPB. Okay,
So jadi settle, masukkan semua markah Konas kita, tinggal apa final exam je tak ada kan. Okay, jadi sekarang saya nak save. Okay, file, save. Okay. Alright. So sekarang kita buka kita punya SPB tadi. Okay, SPB kita. Nak upload semula gradebook. Saya kita dah download kan, kita upload gradebook balik. Okay. Ini yang latest. Okay, bila kita upload, pilih je file tadi. Okay, SPB akan update. Okay, tekan balik semula nama program. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, tengok kat situ penuh lah. Okay, markah yang kita dah isi tadi tu, jadi dia warna biru. So biru ni di SPB menunjukkan dia adalah manual punya edition of mark lah. Okay, so yang tak adanya adalah ini sahaja, final exam. Okay, as expected lah. Okay, so settle lah. Okay, ini je sebenarnya benda yang kena buat. Okay, yang kena buat sebenarnya benda ni sahaja. Okay, so bila dah settle ni, okay, sekarang ni kita ni tadi fungsi SISMARK kan, tak boleh lagi nak guna. Kita boleh je tekan je save, tak ada masalah. Okay, nanti bila dah ada markah final assessment, kita tekanlah save sekali lagi. Ingat kena tekan save dulu. Dia akan guna bila appearance yang last kita save. Okay, jadi kita save. Sekarang saya tak save lagi lah. Jadi dia ada je kat sini. Okay, Konas Finas ni untuk sistem lain. Dr. Fahmi. Oh, kat sini. Ya. Minta maaf nak tanya, macam saya di FUPEL ni, ada subjek yang tak ada final exam. Jadi bila masuk markah dalam ni, semua dia masuk dalam Konas lah. Cuma nak tanya, cuma bila pelajar dia buka SPB ni, setiap pelajar tu dia boleh tengok semua markah ke Konas tu? Tak, dia akan tengok markah dia saja. Yalah, markah dia yang 100% lah. Kalau yang saya ni Konas, tak ada final exam. Kalau kita release kan, dia ada fungsi release kan. Oh, kalau doktor masukkan secara manual ke macam mana? Saya satu ujian saja yang CLO 1 itu yang dibuat dalam SPB. Jadi yang sebenarnya ujian tu ujian yang itu yang di sebagai Konas yang setara dengan final exam lah. Lepas tu yang lain tu saya masuk manual, tapi saya masuk semua dah. Masuk semua dah. Jadi macam mana nak hidekan daripada student tu markah ujian tu supaya pelajar tak nampak lah. Faham. Markah ujian yang dibuat dalam SPB ke ataupun markah ujian yang buat dalam SPB? Yang buat dalam SPB, okey. Sekarang ni saya dah masuk 100%. Ujian yang buat dalam SPB, kemudian manual dah masuk dah lah semua. Jadi faham. ujian yang buat SPB tu nak hide kepada student lah. Okey, kejap. Kita tengok satu contoh dulu Saya ada satu test kat sini. Okey. Ada satu test. Oh, default dia hide. Boleh buat kat edit setting ke? Yang saya tahu markah tu ni edit setting. Oh, edit quiz. Ni edit setting. Cara default semua assessment yang buat di SPB dia akan hide lah. Kalau kita nak unhide, nak reveal tu baru kita kena setting ni. Okey. Jadi default dia akan review option tu. Ini kalau kita nak release, tapi default ni dia akan hide. Ni. Unclick semua. Okey tak Doktor? Kalau kita tick ni semua dia akan nampak lah. Kalau kita untick dia tak akan nampak. Default dia untick. Untick semua. Kalau dia adalah untuk function final lah kan, ataupun dia pengganti kepada final. Okey ke? Jadi untick semualah. Untick semualah. Betul. Marks tu untick lah. Mark pun kira semua untick lah. Kalau katakan tak nak bagi dia tengok langsung,
attempt pun tak boleh tengok juga. So contoh dia adalah soalan yang kita kitas semula ke dan sebagainya kan. Jadi antik je semua. Attempt pun antik jugalah. Boleh antik sekali. Okay. Tapi kalau attempt tu dia kita tick juga, cuma marks tu kita antik, memang okey lah macam tu. Patutnya tak ada masalah sebab satu dia konas. Kan? Ya. So kalau apa yang finas tu yang kita minta kalau boleh semua sekali antik lah. Okay. Okay, Okay, baik. Okay, alright. So saya tahu yang tu, kita pergi balik kat yang tadi, yang proses kita tadi kan, nak tengok untuk subjek yang saya baru upload tadi kan. Nak kata mudah lah maksudnya dah ada markah tu boleh buat insyaAllah. Okay, so buka balik Gradebook kita, dia save ke tidak tadi yang kita buat tadi, kita check balik. So ada lagi markah. Okay, so ni markah ni memang kalau dia manually kita tambah, memang tak boleh nak hide daripada student. Okay, sebab dia bergantung kepada file yang kita upload tu kan. Okay, so sekarang ni kita nak cuba tengok ada fungsi. So Sysmart tak boleh lagi. So kita pergi kepada CQI report lah. Patut dah boleh ada. Fail lagi. Semua fail lah. Yelah memang tak mencapai lagi kan. So untuk yang lain. So dia bagi detail kat sini ni yang saya kata tadi lah. So kita boleh tengok lah yang mana yang fail tu kan. Ni setakat ni semua student saya fail lah sebab tak mencapai lagi. Benda ni ganggu atas. Okay, kalau tengok kat sini, ni yang saya kata tadi boleh tambah kan. Kita nak explain kalau set law 2 dengan 3 ni, okay tak ada masalah. Okay, memenuhi KPI lah. Okay, yang fail ni akan keluar pautan lanjut, kita boleh tengok report dia kan, assessment yang dibuat markah ni lah, especially kalau dibuat dalam SPB. Okay, sekarang kita nak check ada ke tidak dalam e-coffee. Dalam kan? Boleh kan? Buka e-coffee je kan? Save kena ni. Kena klik dulu. Okay. Okay, so kalau ikut Dr. Lan kata, supaya ada appear automatically dalam e-coffee, kena klik dulu inilah. Okay, klik dulu export ni untuk kita tengok, generatekan dulu benda tu. Okay, baru kita buka e-coffee. Okay, jom kita buka e-coffee kita. Portal. E-coffee buka dekat tadi kat sini ke? Bawah sparkle ni tadi. Keluar tu edit saya. S. Ada. E-coffee masih link Adam, dia tak Adam X error. Kat Adam X Dr. Fahmi ada. Itulah. Tapi dia akan bawa ke Adam S balik. Kita tak Adam X Adam Boleh X. buka terus daripada portal tu kan? Boleh yang tadi. Ada kan Adam X tu. Kat portal. Ni ada Adam X. Kat bawah ni kan, e-coffee. Okay. Tu dia buka Adam X. Okay, so ada kat situ. So ni subjek saya untuk SEM 1, 2022, 2023 yang tadi tu lah Kita open. Tak update lagi. Okay, so kat situ yang tak kat bawah ni. Ni yang saya sebut tadi lah untuk CLO analysis report. Okay, dah automatically updated kat sini. Okay, 19/19 untuk CLO 2 dengan 3 ni lengkap. Okay, kemudian CLO 1 ni tak ada lagi lah, tak lengkap lagi kan. Okay, dan boleh download pula CQI daripada sini. Okay, sama ada nak download daripada sini, tekan CQI kat sini saya sebut tadi, ataupun pergi semula kat report ni, boleh download CQI di sini. Okay, kita cuba download di sini dulu Okay, buka tadi.
Okay, ada file CQI downloaded kat sini. Okay, so kita ada file kita. Enable editing. So, seperti yang kita kenali lah. Alright, so adalah tu markah. Sebelum sama je sebenarnya template je dengan gradebook kita tadi kan. Okay, cumanya kat sini dia ada laporan CQI. Situ ada graph kita sekali dengan laporan biasa yang kita tengok tu lah. Dan automatic dah update dah CQI, DCI, CLO, CLO kita kan. Yang betul. So Dr. Lan kata macam contoh tadi fail ni kan. Katakan fail, kita buat ulasan di sini. Kemudian bila kita download save comments, kemudian bila kita download CQI akan keluar ulasan tu secara auto lah dalam kita punya CQI kita. Okay, so inilah yang kita nak semua memudahkan je kan. So hopefully dapat digunakan sepenuhnya lah, okay, oleh semua lecturer. So nak tengok apa beza file CQI tadi, CQI report dengan kita download daripada gradebook kan. Okay, nampak dia punya ni kalau tengok lebih kurang je sama dia punya template ni kan. Okay, tapi yang beza dia apa? Ada CQI report. CQI report kita. Okay, ada tab CQI report kat bawah tu. Okay, ada markah dan ada CQI dan laporan CQI. Okay, CQI pun ada kat sini lah. Okay, yang seperti yang kita familiar lah. Kan, ada CQI, kemudian laporan CQI. Yang biasa untuk vetting kita kena print yang ni kan. Print CQI dengan laporan CQI. Jadi ada dah kat sini yang kita boleh ambil daripada SPB kita lah, alhamdulillah. Jadi kita nak tengok daripada sini sama ke tidak, tekan je CQI kat sini. Okay, sama je laporan je macam tadi kan. Kita pun download CQI. Okay, tekan download CQI dan dia akan dapat file yang sama lah. Okay, so itu saya rasa itu je kot yang sebenarnya kita kena buat kan setakat ni. Apa lagi fungsi yang tadi? Manual, saya manual. Kemudian Sysmart je yang kita tak boleh nak update lagi sekarang sebab kita tak ada markah Finas. Okay. So saya rasa itu je untuk demo saya petang ni. Ada persoalan yang Dr. Lan nak tambah ke? Saya nak tambah dekat Sysmart ni, kalau kita dah key in dekat Sysmart tu, katakan kita key in manual lah. So kita nak check yang kita key in manual tu sama tak dengan yang ada dekat gradebook yang kita ada buat dekat SPB ni kan. Either manual ke ataupun manual maksudnya SL kita lah. So kita boleh klik dekat sini lah dekat report on SPB. Tapi sekarang ni data dekat Sysmart tak ada lagi. Kita boleh nampak lah. Kecuali kita dah masukkan data dekat Sysmart, dan kalau kita klik ni dia akan compare. Maksudnya markah dekat Sysmart. Kalau report rasa tak ada. Dia keluar macam ni lah. So ni yang untuk KONAS, ini dekat SPB. Okay, ini dekat Sysmart lah. So ni tak berkait lah. So nanti ni kalau FIK dia berkait lah sebab dia ada markah KONAS untuk Sysmart tu dan markah Finas untuk ni. Dan kita boleh check. So nanti untuk umum lah, untuk fakulti lain, kita tengok dekat sini lah. Maksudnya dekat SPB ni markah dia. Yang kita tekan save to be imported letter at Sysmart, yang ni markah dia. And then di markah dekat BPA punya sistem, dekat Sysmart tu. Jadi kita boleh check dekat SPB ni dengan Sysmart, dekat Sysmart betul sama atau tidak sama. Dia akan nampak kat sini lah. Merah tu akan berubah warna. Merah ni maksudnya tak sama ni. Okay. Ni tak sama lah sebab tak ada markah kan. Dia akan jadi merah lah, maksudnya yang tak sama dia akan jadi merah. Kalau sama dia hijau. Putih. Okay. So sebanyak dah tu fungsi-fungsi yang memudahkan kita semua insyaAllah. Okay. Jadi saya rasa okay. Setakat tu dulu mungkin demo kita. Saya buka kepada mungkin persoalan kepada semua sebelum kita pergi kepada part terakhir untuk bengkel kita petang ni insyaAllah. Ada soalan tak? Rasanya semua boleh buat kot kan? Doktor, okey.
Satu soalan lagi. Terima kasih. Saya nampak macam yalah, insyaAllah kau boleh lagi memudahkan kerja. Tadi cuma pertanyaan kami di peringkat FUPEL, kerana kami berkongsi kursus mengajar kan. Kalaulah kami yang menggunakan SPB ni, okay, so kami boleh terus ke SISMAK. Tapi kalaulah kami yang mengajar, contoh saya je yang menggunakan SPB, pensyarah lain masih lagi belum menggunakan SPB, maka yang pelajar-pelajar saya tu secara automatik ke dia pilih di SISMAK itu ataupun saya perlu pilih secara manually lagi di SISMAK? SISMAK kena buat prosedur biasa iaitu manual lah. So kita tak ada kontrol macam tu. SPB je kita ada kontrol. Okey, so maksudnya saya kena manual lagi lah untuk SISMAK, sistem SISMAK Doktor? Buat masa ni lah. In future mungkin SISMAK tu dah tak ada lah, tapi saya tak jamin lah. Sebab itu dia antara PP lah. Sebab mungkin lah dia akan kata semua di SPB. Saya tak pasti bila tu. Mungkin tak boleh SISMAK dah lepas. Ultimately sebabnya kalau dah ada sistem SPB ni patut keperluan SISMAK tu mungkin tidak boleh dikurangkan lah maksudnya kan. So tapi until that time macam tu lah prosedur dia Doktor. Okay, terima kasih. Okay, sama. Ada lagi ke persoalan lain? Kalau di SISMAK tu biasanya kita akan buat grup ikut program ni kan. Kalau kita masukkan markah manual tu kan. Kalau nak link dengan SPB ni macam mana? Sebab dia SISMAK tu token dia lain, bukan saya lah. So dia di bawah PIPIN. Jadi kalau nak link kena minta dekat PIPIN lah. So far dia tak link lah. Maksudnya Maksudnya kena masuk manual jugalah. Sekarang ni SISMAK tu di bawah PIPIN, so kita buat manual lah. Sistem lain tu kan. So jadi untuk FUPEL setakat ni tak boleh guna function. Boleh guna. Untuk import boleh guna. Cuma nak pilih pelajar je. Sebab SISMAK tu kita kena pilih pelajar kita. Dan bila kita nak masuk markah tu, kalau markah tu ada di SPB kita boleh import. Cuma dekat SISMAK kena pilih pelajar. Walaupun pelajar tu dah ada di SPB tapi dia sistem berlainan. Jadi dia tak link. Tapi markah dia akan tarik lah kalau ada di SPB. Saya rasa mungkin secara keseluruhannya sebelum ni mungkin pensyarah perlu pilih, saya tak sure, mungkin perlu pilih pelajar kemudian masukkan salah satu markah. So, sekarang ni hanya perlu pilih pelajar saja tapi boleh automatically tarik pelajar daripada SPB. Tarik markah daripada SPB. Okey, boleh kan macam tu Doktor? Setakat ni macam tu lah. Maksudnya di SISMAK tu kita pilih pelajar kita. Kita buat program ikut grup lah, grup program tu kan. Setiap pelajar tu. Lepas tu lepas kita buat grup tu, markah tu setiap grup tu kita tarik daripada SPB macam tu. Dia keluar form untuk kita isi markah tu, ada butang kat atas tu import from SPB. Jadi kita klik je butang tu, automatik dia akan fill semua ruangan markah tu dekat SISMAK. Faham. Terima kasih. Okey. Ada lagi ke persoalan lain? Assalamualaikum Dr. Fahmi. Dr. Salam. Firdaus FUPEL. Sorry banyak soalan dari FUPEL petang ni. Penting saya daripada FUPEL. Saya nak tanya pasal export markah tadi tu, ada button yang kedua kat tengah-tengah tu, new SISMAK. Sebelum ni saya dah tertest lah buat new SISMAK tu dekat portal pengurusan pelajar. Jadi hak ni macam mana statusnya? Dia akan digunakan ke ataupun dummy saja ke situ kan? Macam mana Doktor? Saya tak tahu boleh reveal ke tak maklumat rahsia ni. Dia sebenarnya kalau ikutkan perbincangan Pipin dan Comel gitu, saya ada sekali lah dalam tu. Dia kalau ikutkan dia ke arah semua kena isi Qanah dan Finas. Ke arah itu. Tapi mungkin ada isu lah sebab yang perlu isi sekarang ni FIK saja yang perlu isi markah Qanah tu. Yang lain semua fakulti mungkin tak perlu isi Qanah tu. Jadi sekarang ni dia ada dua sistem lah. Tapi kalau ikut PP, dia orang memang nak satu sistem je lah, iaitu Qanah dan Finas lah. Tapi isunya dekat fakulti lain tak isi Qanah tu.
Tapi saya rasa dia tak ada masalah kalau isi dua-dua, isi untuk Konas tu pun okey je, dia cover je. So yang kita isi yang latest saja pun okey je. Cuma untuk confirmation tu kena tanya domain yang bahagian peperiksaan tu lah. Sebab di FIK kita boleh guna dua-dua tu. Mana yang tak nak isi Konas, dia isi yang atas tu, yang sistem lama tu, SISMAK lama. Okey, terima kasih. Okey, yang lain? Fakulti lain mungkin ada concern? Ada lagi yang tak jelas mungkin? Alright. Saya rasa settle lah tu kot, insyaAllah. Dr. Lan kan? Okay, so saya akan kongsikan juga slide yang saya bentangkan tadi. Jadi boleh tengok balik dan ada pautan video. Selain tu, pautan video juga ada di SPB sendiri. So buka dulu, takut tak jumpa. Sebab ada sedikit edit kan. Kalau tengok kat sini dah tak ada kan. Dulu ada link-link ni. Link. Sekarang tak ada dah link. Kena tekan. Sebabnya kita buka ni untuk pelajar kan. Sebelum ni pelajar pun boleh akses kepada tutorial tersebut kan. Jadi kita nak kepada lecturer saja. Jadi boleh tengok kat sini. SPB tutorials for lecturer. Okay, tekan je kat situ. Baru ada. Okay. So kat sinilah link video yang Dr. Lan dah buat lah. Okay. So apa yang saya linkkan tadi tu, yang dalam slide saya kat bawah tu ada link video tu, semua saya ambil dari sini je. Okay, bahagian gradebook. Okay, ni nak view carry mark. Kemudian SPB to SISMAK. Okay. Kemudian SPB to SISMAK Konas Finas. Okay, tu yang saya tak tunjuk tadi sebab tu untuk FIK je kan. Setakat ni. Kemudian untuk e-coffee macam mana. Kemudian gradebook import. Jadi apa boleh tengok juga kat sini. Ada juga video tutorial di sinilah. Kalau tak nak tengok kepada slide yang saya buat tu pun okey, tak ada masalah. Okay. So nanti pun saya Dr. Lan pun boleh upload juga kan slide tadi tu semua insyaAllah. Okay. Saya rasa itu dulu insyaAllah. Uji akhir ni saya nak kita nak bagi satu task sebenarnya kepada semua. Since semua dah ada dah makan Konas, saya pun dah minta izin kepada pengarah comel sebenarnya lah. Just nak memastikan semua ada pengalaman dan melalui pengalaman menggunakan SPB, okay, nak membuktikan perkara tersebut. Of course, admin pun boleh check dah setakat mana guna. Tapi kita buat secara manual lah. So kita ada satu folder kat sini yang saya baru create. Okay, tajuk dia adalah CQI Konas SEM 1 2022-2023. Saya akan kongsikan link folder ini kepada grup kita, okay, grup SPB untuk projek Rintis 2.0 ni. Dan saya nak mohon kepada semua upload CQI Konas masing-masing ke dalam yang telah di-generate daripada SPB, okay, ke dalam folder ini. Okay, so saya faham mungkin sekarang pun ada yang sibuk dengan exam ke apa ke, tapi saya rasa saya tunjuk tadi tu, saya demokan tadi, kalau tengok dalam mungkin slow sangat pun 15 minit lah kot kan, nak buat semua benda tu. Jadi boleh spend sekejap dalam 15 minit ke setengah jam, update markah yang dah ada sebenarnya, masing-masing dah ada, masukkan dalam SPB, kemudian downloadkan CQI report. Saya nak CQI report CQI report tu yang mana tadi kita dah tunjuk, CQI report yang ini yang ni. Yang ada tab berbeza kat bawah, kita ada markah, kita ada CQI, kita ada laporan CQI kat bawah tu. Okey, yang ada semua untuk Konas sahaja. Okey. Jadi template dia berbeza sikit dengan CQI biasa. Jadi siapa yang attempt untuk nak add manually ke apa ke, hopefully tak lah So gunakan apa yang ada di SPB tu. Tujuan dia supaya semua nak experience guna SPB. Okay, siapa yang mula takut-takut lagi nak guna kan. So now is the time lah. Sebabnya again saya ingatkan yang KPI kita semua, okay, pengguna SPB untuk projek Rintis ni adalah untuk hasilkan CQI penuh di akhir semester ni. Okay, lepas dah dapat markah penuh pelajar semua tu. So kita nak semua dapat menghasilkan CQI penuh. Jadi stepping stone for that adalah kita hasilkan CQI Konas kita dulu insyaAllah. Okay, jadi boleh ke semua usahakan cuba untuk nak buat benda ni? Saya tak letak deadline lagi ni. Ada cadangan deadline tak? Rasanya waktu berapa sesuai? Bila sesuai untuk nak semua submit? Saya akan check lah saya akan check dah buat ke belum. Saya tak check markah tu pun. Okay, bukan nak tengok markah tu valid ke salah ke macam mana. Nak tengok maksudnya ada template tu semua dah berjaya buat.
Ada cadangan ke tarikh bila kita boleh letak deadline untuk submission CQI KONAS ni untuk peserta SPB kita? Dr. Lan ada cadangan, Dr. Lan? Dr. Lan esok. Boleh buat selalu saja lepas ni. Bila semua boleh buat hari ni hari Rabu. Apa yang ada? KONAS masing-masing lah. So apa yang ada setakat ni. Saya nak hasilkan file ni saja. Kemudian label balik lah. So, saya pun boleh chat juga kat dalam ni lah nama detail tu. Tapi kalau boleh label elok jugalah. Kod subjek dan juga nama contohnya. Nama pengguna SPB, lecturer yang terlibat. Save file tersebut, upload saja dalam folder yang saya akan share selepas ni. Okay, tak ada cadangan Okay, kalau macam tu kita letak sehingga esok lah esok tengah hari. Ada concern tak yang lain? Takut ada siapa yang ada exam ke apa rasa tak sempat ke? Tak ada tak ada bantahan. So esok pukul 1 tengah hari. Jadi petang esok saya akan cuba terus check dan saya akan terus reveal lah, maksudnya siapa yang submit, siapa yang tak submit dan sebagainya lah. Okey, boleh ke semua? Tak ada respon ni, saya risau ni. Firdaus kita ke? Okey ke? Apa benda tu doktor? Saya pergi toilet tadi. Okey. Saya nak minta submit CQI report ni. Maksudnya CQI yang di-generate daripada SPB, saya nak minta submit ke dalam folder saya akan share nantilah, folder Google Drive. Boleh tapi mungkin bukan semua grup lah kot. Daripada 7 grup saya ada tu, 2 grup boleh submit. Tak apa. Tak apa. Yang ada setakat ni saja. Boleh. Okey, Dr. Syahada saja hujung minggu. Okey, saya anjakkan sikit lagi. So hari ni Rabu. So sehingga hari Ahad lah. Okey, so sehingga hari Ahad. Okey, hari Ahad tengah hari insya-Allah. Okey. So kita bagi deadline hari Ahad pukul 1 tengah hari. Okey, supaya saya ada masa petang tu untuk nak semak sekali lalu lah submission ataupun semua dah submit ke belum. Kemudian kita nak proof lah sebab saya kena buat report nak tahu persen yang betul-betul guna, yang dah settle lah, capai apa yang kita harapkan. Okay, so Alhamdulillah. So kita saya tulis kat sini deadline submission CQI report KONAS pada Ahad 12 hari bulan 12 hari bulan 2 jam 1 PM. Okay, so saya harap ni dalam perhatian semua insya-Allah. So terima kasih banyak atas kerjasama dan participation. InsyaAllah kita doakan berjayalah projek kita ni kan. Sebab kalau kita rasakan yang sistem ni sangat membantu, kan kita nak kita nak perluaskan lagi lah penggunaan ni kepada orang lain sekali insya-Allah. Okay, saya rasa dengan tu Fahmi, tanya satu kejap, yang kalau macam dulu masa kita check assignment budak kan, kita boleh tik tu kan, sekarang dah tak boleh check assignment yang macam Dr. Suhailan buat demo hari tu, dia ada boleh macam tik. Sekarang ni dia keluar macam klip tu. Yang tik yang pemarkahan 1, 2, 3. Ke sebab assignment ke? Assignment. Rubrik ke apa? Tak, yang apa yang panggil? Oh, yang PDF tu ke? Ya, yang PDF tu. Annotate. Annotate nama dia. Dah tak ada ke fungsi tu? Itu pada quiz yang berbentuk esei. Dia quiz esei. Bukan pada assignment kan? Assignment ada juga, assignment rubrik lah. Oh, kalau assignment rubrik je. Oh, faham. Terima kasih. Okay, alright. Okay, saya rasa settle lah. Dr. Lan, tak ada apa-apa ucapan akhir. Dr. Lan doakan semua dapat berjaya lah insyaAllah kan. So
kita dah Dr. Lan dah berhabis idea untuk masuk dalam e-aduan. Okay. So kalau ada apa persoalan ke apa, then of course dalam grup kita boleh juga masuk kepada e-aduan lah. Okay, akan sampai ke Diha, boleh tengok kan, Dr. Lan boleh tengok. Okay, so boleh sampai terus ke situ lah insyaAllah. Okay, saya rasa setakat dulu. Terima kasih banyak sekali lagi kepada semua. Saya stop sharing. Dr. Fahmi, saya nak tanya tapi bukan berkenaan dengan tajuk hari ni lah. Cumanya hari tu saya ada buat SPB. Ada satu soalan tu dia hilang. Boleh saya tunjuk demo sekejap tak? Sila. Okay, nampak ke saya punya SPB? Nampak. Okay, untuk subjek ni, dia asalnya ada 3 soalan. Okay, tapi bila saya nak marking, saya pergi dekat manual grading, dia ada 2 je soalan. Maksudnya satu soalan tu missing. So, saya mula-mula risau jugalah. Tetapi dia punya skrip jawapan tu ada dekat archiving. Jadi, saya kena download dalam PDF dan soalan nombor 2 tu saya kena mark secara manually. So, kalau tengok dekat sini, dekat attempt student ni, dekat sini dia ada question 1, question 2, question 3. Jadi sebenarnya soalan nombor 2 ni adalah soalan nombor 3. Soalan yang missing tu adalah soalan nombor 2. Dan bila kita tengok dekat review attempt, okay, soalan 1 ada. Okay, soalan 2 ni yang tak muncul. Jadi saya tak boleh marking dalam SPB. Saya kena download dalam PDF dan manual marking lah. Jadi kat sini dia tak ada komen lah. Kemudian soalan nombor 3 ni ada. Tapi dalam sistem dia jadi soalan nombor 3 ni jadi soalan nombor 2. Yang ni saya boleh marking manually. Jadi yang ni lah yang saya nak highlight. Tengok edit quiz lah. Edit quiz Tengok edit quiz. Cuba tengok edit quiz. Buka dekat tu. Dia boleh bagi subjek ni ke saya kot untuk saya check. Baik. Okay. Sebaik dia skrip jawapan tu dia archive. Kalau tak risau lah. Boleh download lah. Jadi manual grading lah. Jadi soalan nombor 2 je manual grading. Okay. Itu je lah. Nak maklumkan. Okay. Terima kasih Dr. Elza. Okay, sama. So nanti Dr. Elza boleh mesej saya lah maklumat subjek. Nanti saya akan forward ke Dr. Lan lah. Baik. Okay. So, jadi tak ada apa-apa dah ya. Last ni nak habis dah ni. 3.58 ada 2 minit 94. Okay, tak ada So insyaAllah janji kita adalah pada hari Ahad ini 12 bulan 2 jam 1 PM lah paling last. Okay, nak hantar lepas ni pun siapa yang dah ada terus boleh upload dalam folder. Saya akan terus forward link folder selepas ni insyaAllah. So sekian dahulu sesi kita pada petang ni. Terima kasih banyak atas kerjasama. Terima kasih atas soalan-soalan yang diberikan. Sangat-sangat apa kita perlukan untuk penambahbaikan insyaAllah. Okey, sekian dahulu. Kita doakan semua berjaya. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okey, kat situ ada link kehadiran untuk record. Silakan. Okey, kita jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah?